Assalamualaikum warahmatullahi termasuk Malaysia. wabarakatuh. Ramai orang Negara dunia termasuk Malaysia telah dilanda wabak pandemik virus COVID-19 sehingga ke hari ini. Walaupun lebih 2 tahun ia masih berlalu, ia telah memberi pelbagai kesan serta perubahan yang berlaku dalam sistem kehidupan di dunia, khususnya dalam sektor ekonomi. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan serta membincangkan tentang kesan ekonomi yang terjadi akibat pandemik COVID-19 ini. Pada bahagian ini, saya akan bincangkan tentang sektor ekonomi yang beri kesan terhadap negara. Pada awal kuartal pertama tahun 2020, iaitu pada Januari, Februari dan Mac, Malaysia telah mencatatkan keuntungan serta pertambahan ekonomi yang rancak. Namun pada masuki bulan April, ia telah terbantut akibat penutupan sepadan negara serta pelbagai ekonomi bagi mengawal penularan COVID-19 ini. Laporan Akhbar Utusan pada 21 Julai 2021 menyatakan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac 2020 dengan pelbagai variasi seperti PKP bersyarat serta PKP diperketatkan telah merencatkan ekonomi negara. Kesan terhadap ekonomi ini telah menyebabkan pengucupan ekonomi kepada negatif 5.5%, iaitu lebih rendah daripada krisis kewangan yang berlaku pada tahun 1996 dan juga 1997. Pengucupan ini adalah disebabkan penutupan bursa Malaysia serta kadar pasaran dunia yang tidak menentu akibat dagangan import dan ekspor yang ditutup dan tidak menentu. Ia juga telah menyebabkan nilai ringgit jatuh kepada yang lebih rendah berbanding dolar Amerika akibat pertukaran serta dagangan yang rendah oleh Malaysia. Akibat penutupan pelbagai sektor ekonomi, ia telah menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia meningkat akibat ada yang mereka dibuang kerja serta peluang pekerjaan yang tiada ketika pandemik ini. Faktor ini juga adalah didorong oleh penarikan pelabur keluar untuk tidak melabur lagi di Malaysia. Perkara ini juga menjadi kunci utama terhadap kesan yang berlaku ini. Penarikan pelabur ini juga menyebabkan nilai pasar di Malaysia rendah dan kekurangan dana dalam menguruskan sesuatu perniagaan. Laporan Akhbar BH online pada 8 Disember 2021, kemunculan varian baharu berbahaya COVID-19 dari semasa ke semasa seperti Omicron, Delta, ia telah menjadi satu isu yang kritikal yang perlu ditangani dengan sebaiknya serta berterusan kerana ia adalah mengangkat nyawa serta kehidupan manusia dan merencatkan usaha pemulihan ekonomi. Yang terakhir, penutupan pintu sepadan negara dan negeri juga membantulkan keberlangsangan ekonomi di dalam Malaysia bagi sesuatu kawasan di luar bandar maupun bandar untuk mengembangkan kerana kawasan yang kecil dan kurangnya kuasa membeli oleh rakyat. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ekonomi yang telah kesan ekonomi terhadap rakyat. Kesan ekonomi ini juga telah memberi efek yang sangat teruk kepada rakyat, khususnya bagi golongan rendah seperti B40 dan juga golongan miskin. Perkara ini telah menyebabkan kedudukan rakyat adalah tergugat akibat dibuang kerja yang menyebabkan mereka tiada kewangan dan juga simpanan. Jurang demand dan supply yang jauh menyebabkan golongan B40 dan juga yang bawah susah untuk mendapatkan barang keperluan akibat inflasi yang tinggi kepada sesuatu barang keperluan akibat demand yang tinggi. Dalam kenyataan menerangkan, COVID-19 ini telah memberi impak kepada ekonomi rakyat pada masa kini melalui 3 saluran, iaitu penurunan permintaan ekspor, penurunan permintaan domestik dan kesan pelaksanaan PKP. Ketiga saluran ini telah memberi impak yang berbeza kepada rakyat bergantung pada kumpulan pendapatan mereka seperti yang menetap di bandar atau luar bandar serta sektor pekerjaan mereka seperti formal ataupun tidak formal. Kesan yang diterima pada ketika ini adalah amat perit kerana mereka yang hanya makan, ada daripada mereka yang hanya makan nasi putih bersama ikan bilis sahaja yang hanya satu kali sahaja sehari demi kelangsungan hidup mereka ketika waktu pandemik ini akibat hilang punca pendapatan mereka. Ia juga adalah disebabkan juga oleh kerana kurangnya bantuan yang cekap dari pihak kerajaan
yang menyebabkan kempen bendera putih yang diadakan dalam bantu mereka yang kesusahan. Kempen ini telah dijalankan oleh rakyat Malaysia sendiri yang bagi membantu mereka yang bantu rakyat Malaysia yang lain dalam kesusahan seperti untuk mendapatkan keperluan makanan harian seperti beras, ubat-ubatan, iaitu secara percuma sahaja yang akan dihantar secara terus kepada mereka yang telah mengibarkan bendera putih di rumah mereka. Namun begitu, pada awal 2020, kerajaan melalui Kementerian Kewangan telah menyerahkan bantuan ekonomi, iaitu pakej rangsangan ekonomi prihatin. Selain ini telah menerangkan tentang banyak bantuan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Antaranya adalah seperti bantuan prihatin nasional BPN, bantuan subsidi upah, geran khas prihatin, bantuan prihatin rakyat BPR serta bantuan pembayaran balik pinjaman bersasar. Dana ekonomi yang senilai 68 bilion yang telah diadakan sejak akhir tahun 2020, ia telah memberi pelbagai bantuan, khususnya dalam meringankan beban mereka dalam melaksanakan rutin harian mereka untuk mendapatkan keperluan mereka akibat ada yang dibuang kerja ataupun hilang sumber pendapatan lah, seperti nelayan ataupun mereka yang berniaga di pasar akibat penutupan ekonomi ini. Bantuan ini adalah bersasar, serta bantuan kesihatan MySalam yang memberi mereka insurans kesihatan jika mereka terkena wabak COVID-19 ini, yang diberi senilai RM700 kepada mereka yang pernah terkena penyakit COVID-19 ini. Bantuan-bantuan ini adalah secara terus kepada rakyat bagi memastikan sistem ekonomi di Malaysia sentiasa bergerak bagi mengelakkan inflasi yang berlaku terhadap sesuatu barangan di Malaysia. Terima kasih, itu saja daripada untuk bahagian saya. Seterusnya kita akan sambung ke bahagian hubungan sosial. Di sini saya sertakan dengan hadis larangan memberi mudarat kepada orang lain. Hadis ini bermaksud daripada Abi Sirmah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memudaratkan orang lain, maka Allah akan mendedahkan mudarat padanya. Barang siapa yang menyusahkan orang lain, Allah akan menyusahkan urusannya. Al-Imam Al-Tirmizi menyatakan bahawa hadis ini bertaraf Hasan Gharib. Daripada hadis ini, kita akan dapat pengajaran di mana Islam sangat mementingkan keselamatan peribadi dan orang lain. Termasuk sesuatu yang mudaratkan dan haram adalah sesuatu yang berbahaya seperti menghisap rokok, mengambil dadah, pil kuda dan lain-lain. Islam menolak sebarang bentuk kemudaratan, juga perbuatan membalas kemudaratan kepada orang lain. Suatu prinsip utama dalam kehidupan ini adalah jangan mencari mudarat dan menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Ia bertujuan menjaga kesejahteraan umat manusia keseluruhannya, sama ada Muslim dan juga non-Muslim. Seorang mukmin dilarang mencari mudarat yang boleh menimpa dirinya sendiri atau menimpa orang lain. Islam menggalakkan umatnya mencari keharmonian hidup. Sebarang angkara yang membawa mudarat, sama ada secara langsung maupun secara tidak langsung, segera atau lambat, sedikit ataupun banyak. Di sini saya lampirkan beberapa keratan akhbar yang berkaitan dengan hubungan sosial semasa berlakunya pandemik COVID-19 pada 2 tahun yang lalu. Di sini saya akan menerangkan beberapa impak pandemik COVID-19 yang bermula pada Mac 2020 terhadap hubungan sosial. Impak terbahagi kepada dua, iaitu kebaikan dan kelemahan. Mari kita mula dengan kebaikan. Semasa awal pandemik COVID-19, iaitu semasa PKP1 dilaksanakan, semua rakyat diarahkan untuk berada di rumah.
Dengan itu, ibu bapa diarahkan untuk bekerja di rumah, manakala anak-anak yang masih bersekolah akan meneruskan PDPR mereka dari rumah sahaja. Oleh kerana itu, mereka dapat meluangkan lebih masa bersama keluarga. Selain itu, pandemik COVID-19 juga dapat meningkatkan nilai perpaduan di dalam komuniti, sama ada dari aspek kejiranan maupun masyarakat. Tambahan pula, kerajaan telah memberikan pakej internet percuma kepada semua pelajar untuk memudahkan segala PDPR yang berlangsung di rumah mereka. Selain kebaikan yang saya telah senaraikan, ada juga kelemahan pandemik COVID-19 ini berlaku. Antaranya, pelajar hanya berpeluang untuk berkomunikasi di alam maya sahaja, tidak kira dari pelajar sekolah rendah atau sekolah menengah maupun pelajar universiti. Selain itu, penambahan bilangan kelahiran juga amat membimbangkan. Bukan itu sahaja, kes penderaan dan keganasan rumah tangga juga meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang isu vaksin COVID-19. Saya akan menerangkan tentang vaksin COVID-19 menurut perspektif Islam. Ramai orang awam, khususnya orang Islam, tidak tahu tentang kewujudan fiqh Islami yang khusus berkaitan dengan isu penyucian vaksin yang dikenali sebagai istihalak dan istihlak. Isu berkaitan penggunaan unsur haram dalam vaksin telah lama dibincangkan oleh para ulama dan agamawan sejak dahulu lagi. Istihalal ialah proses semula jadi yang menyebabkan perubahan hukum dari halal ke haram kerana telah berubah sifat dan zatnya kepada ciri-ciri kimia dan fizikal. Manakala konsep istilah pula ialah bahan haram sedikit bercampur dengan bahan suci sehingga menyebabkan hilangnya sifat dan ciri asal yang terkandung dalam bahan itu. Tujuan pemberian vaksin ialah untuk mencapai imuniti kelompok. Imuniti kelompok bermaksud virus tidak akan dapat memasuki sesuatu kelompok masyarakat kerana sebahagian besar daripada anggota masyarakat telah mendapatkan vaksin yang bertujuan untuk melawan virus sebenar yang lebih kuat. Terdapat banyak kebaikan mengambil vaksin. Antaranya ialah kurang berisiko mendapat jangkitan COVID-19. Walaupun individu yang telah menerima vaksin masih berisiko dijangkiti COVID-19, namun pakar perubatan percaya mereka ini adalah golongan yang lebih dilindungi. Ini kerana tubuh badan mereka bertindak balas dengan virus tersebut dengan baik, berbanding mereka yang belum menerima vaksinasi. Seterusnya, simptom yang dialami adalah bersifat ringan. Walaupun mereka yang telah menerima vaksin COVID-19 mampu dijangkiti oleh virus tersebut, namun jangkitan atau kesesampingan yang mereka dapat adalah bersifat ringan berbanding mereka yang belum menerima vaksinasi. Ramai pakar perubatan juga telah menyatakan bahawa jangkitan COVID-19 ini amat jarang menyebabkan kesan yang amat teruk sehingga perlu dibawa ke hospital sekiranya individu tersebut telah menerima vaksin. Akhir sekali, sukar menjangkiti orang lain. Kajian telah menyatakan bahawa mereka yang telah lengkap vaksinasi ini mempunyai peratusan yang amat rendah untuk menyebarkan virus COVID-19 kepada orang lain. Oleh itu, vaksinasi ini bukan sahaja mampu melindungi diri kita, malah juga mampu untuk melindungi orang sekeliling kita seperti ahli keluarga dan rakan-rakan. Tatkala Malaysia dilanda virus COVID-19 pada tahun 2020, masih ada juga sesetengah pihak yang cuba mempertikaikan keabsahan dan kehalalan vaksin tersebut. Antara alasan yang sering dilontar oleh golongan anti-vaksin ini, terutamanya di media sosial, ialah dengan alasan penggunaan unsur haram seperti DNA babi dan juga konspirasi jahat WHO untuk mengurang dan mengawal populasi penduduk di dalam dunia ini. Berikut merupakan hadis galakan mengambil rawatan yang bermaksud, aku menyaksikan beberapa golongan Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata mereka, wahai Rasulullah, adakah berdosa sekiranya kami berubat mengambil rawatan? Maka Rasulullah SAW bersabda, berubatlah wahai hamba Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan satu penyakit melainkan disertakan padanya penawar buat penyakit tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan COVID-19 di Malaysia dan cara bagi menangani isu-isu tersebut.
Seperti yang kita semua tahu, banyak isu yang melibatkan COVID-19 di Malaysia. Bukan setakat isu penyakit itu saja, tapi isu yang melibatkan ekonomi, isu yang melibatkan kesihatan mental, isu yang melibatkan perkahwinan dan isu yang melibatkan kes bunuh diri Malaysia semakin lama semakin meningkat. Ini amat membimbangkan kerana isu-isu tersebut banyak yang melibatkan golongan-golongan muda, yang seperti kita semua tahu, golongan muda inilah yang bakal membimbing negara di masa akan datang. Perkara ini amat membimbangkan kerana ia akan menggugat institusi pemimpin di masa akan datang. Di sini saya melampirkan beberapa kereta akhbar yang berkaitan dengan masalah mental, masalah perkahwinan dan juga kes bunuh diri di Malaysia. Jadi, setiap masalah atau setiap isu yang timbul pasti akan ada solusinya. Di sini saya melampirkan beberapa solusi yang dapat membantu kita untuk menangani isu-isu tersebut. Pertama sekali adalah kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang termaktub dalam hadis baginda SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang bermaksud, aku tinggalkan kamu dengan dua perkara, selagi mana kamu tidak meninggalkannya, selagi itulah kamu tidak akan tersesat, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedua adalah berjumpa dengan pakar psikiatri bagi mereka yang mengalami gangguan mental. Ini kerana pakar-pakar ini telah dilatih secukupnya untuk membantu pesakit bagi menangani isu-isu tersebut. Berjumpa dengan pakar selari dengan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW berjalan mendekati sekumpulan manusia yang sedang mendebungakan pokok. Lalu baginda bersabda, kalaulah kamu tidak mendebungakannya, tentu akan baik. Kemudian perawi berkata, lalu keluarlah buah yang kemek, buah yang tidak menjadi. Baginda SAW lalu berdekatan dengan mereka sambil bertanya, apakah yang terjadi kepada pohon tamar kamu? Mereka berkata, Tuan telah menyebutkannya dahulu sekian-sekian. Iaitu Rasulullah SAW melarang proses pendebungaan sebelum ini. Baginda menjawab, kamu lebih tahu mengenai urusan dunia kamu. Sahih Muslim. Maksud hadis ini, kita hendaklah mendengar nasihat-nasihat pakar dan berjumpa dengan pakar supaya kita mendapat bantuan atau guideline yang betul. Dan yang terakhir adalah membantu jiran yang berada dalam kesusahan semasa pandemik ini. Ini kerana kita tidak tahu seperti mana seseorang itu diuji. Jadi, kita hendaklah membantu jiran yang berada dalam kesusahan. Perkara ini selari dengan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Abu Shuraih Al-Huza'i radhiyallahu anhu bahawa sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik sahaja atau diam. Sahih Muslim.